Jadi kita ada pada siri basic kedua untuk operating MT4. Dalam video kali kedua ini, saya akan share tentang common tools ataupun common tools lah untuk kita gunakan dalam third eye. Okay. Ini fokus pada third eye. Apa biasanya tools-tools yang kita gunakan? Okay. Yang pertama, paling kerap kita gunakan adalah di bahagian apa yang saya bulatkan ni dengan mouse ni kan. Okey, jadi tuan-tuan boleh tengok yang pertama antara tools yang paling kerap kita gunakan adalah trend line. Okey, trend line ni kalau korang tengok dia punya garisan sengit naik ke atas. Okey, trend line. Jadi trend line ni adalah benda yang kerap kita guna. Tujuannya adalah untuk kita tandakan arah sesuatu market. Dia banyak function dia trendline ni, tapi kita boleh gunakan sebab kita memang gunakan untuk melihat trend sesuatu market. Jadi sebagai contoh, sekarang saya dah tekan tools trendline ni dan untuk gunakan dia kita hanya perlu letak kepada satu tempat yang kita nak tandakan. Tekan sekali, jangan lepaskan, tarik dan adjust ikut mana yang kita nak. Macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, tak ada masalah. Kita boleh tarik. Okay. So, ini adalah trend line. Okay. Trend line yang dah dilukis ni, kita boleh edit. Okay. Cara nak edit ni, kita tekan double click dekat trend line tersebut sehingga ada keluar bintat atas dengan bintat bawah ni. Maksudnya, bila bintat-bintat tu keluar, kita boleh edit dia. Edit macam mana? Kita right click pada trend line tu. Pastikan right click dalam keadaan bintat tu dah keluar. Okay? Tekan pada trend line properties. Kita boleh pilih color. Contohnya kita nak color kuning. Okay, kita pun tekan. Yes, dia bertukar menjadi color kuning. Yang kedua, kita nak dia tebal. Okay, tarik. Ambil lah ketebalannya ni contohnya. So, kita nampak trend line tu menebal. Tapi dalam gaya trading third eye, kita gunakan yang paling nipis lah biasanya. Supaya senang kita nampak. Okay. Dan apa lagi yang kita boleh buat dengan trend line ni? Kalau kita pergi ke parameters, dia ada bahagian ray. Kalau kita tekan activatekan ray tu, dia akan panjang ke kanan. Okay? Kalau korang tengok, dia akan panjang ke kanan. Dia panjang ke kanan. So, normally dalam third eye, kita tak gunakan ray. Kita akan buang ray tu. Dan dia akan jadi kembali pendek lah. Okay, so itu yang pertama, trend line. Okay, kita buang balik. Yang kedua yang kerap digunakan adalah horizontal line. Okay, horizontal line ni simple sahaja untuk kita mark price dari satu price ke satu price. Contohnya kalau saya tandakan di sini. Okay, saya nak mark price yang ni. Jadi saya hanya tekan vertical line dan kemudian saya akan markkan dia dekat mana-mana price. Di hujung ni kita boleh nampak ditulis price yang kita mark tu ada pada level 107.63. Okay. Sama konsep macam trend line tadi. Kalau kita nak edit horizontal line ni, kita kena double click dulu. Pastikan keluar bintat di belah kanan dan belah kiri. Kemudian baru kita boleh right click. Baru kita boleh adjust dia punya properties. Okay. Sebagai contoh kita nak color merah. Color purple. Dia pun jadi color purple. Okay. Tapi dalam konteks saya biasa menggunakan warna putih. Nak tebal, kita boleh tebalkan lagi. Contohnya. Dan kalau kita nak ubah tengah dia ni, kalau nak ubah yang tengah ni, kita kena pastikan dia dalam keadaan nipis dulu. Baru kita boleh ubah. Kalau tebal sikit, rasanya tak boleh. Okay. So, bila dia nipis, baru kita boleh ubah nak dot ke, tak ada masalah. Okay. Macam di third eye, kita akan menggunakan color yang full lah. Okay, full. Okay, so ini adalah price horizontal line. So, kita boleh adjust lah. Kita nak marking dari sini, ataupun contohnya sini ke sini. Kita boleh buat banyak line sekalipun. Ambil lagi line baru, buat lagi. Okay. Line-line ni penting untuk kita nak tandakan jangkaan kat mana tempat kita nak buat keputusan untuk buy atau sell. Ini sangat penting. Jadi ini adalah tools yang wajib diketahui oleh seorang trader. Okay, itu yang kedua. Tentang line. Yang ketiga, kita ada kotak ataupun rectangle. Rectangle ni fungsi dia untuk kita marking zone-zone yang kita target untuk nak buy. Okey, berbanding dengan line tadi, line ni kita marking pada price. Kalau rectangle, kita marking zone. Bila saya mention zone, maksudnya peluang untuk kita entry mungkin daripada hujung kotak sampai ke kotak yang bawah ni.
So kita tahu kat situ ada 33 pips. Kita tahu kita nak buy dalam kawasannya ni. Sini sampai ke sini. So dia zone, dia satu ruang. Dia bukan specifically satu price. Dia satu kawasan. Mungkin dia boleh, kalau kata price turun, mungkin dia boleh turun sampai sini. Ataupun dia boleh turun sampai sini. Ataupun bawah lagi. Ataupun bawah lagi. Kita tahu anggaran kawasan yang kita nak entry. Bukan entry at one specific price. Jadi itu fungsi kita gunakan kotak ni. Okay. Kotak ni pun macam biasa boleh adjust juga. Kita boleh letak dia. Kalau kita mark draw object as background, dia akan jadi penuh dengan color. Tapi kalau kita nak hanya kotak sahaja, kita akan untick draw object as background. Kemudian kita akan save. Tekan OK. Okay, so ini adalah rectangle. Okay, jadi seterusnya tools yang kita gunakan biasanya selain daripada line, selain daripada trend line, selain daripada rectangle, kita biasa menggunakan Fibonacci. Okay, ini adalah Fibonacci. So Fibonacci ni dia ada titik, kemudian dia ada F, huruf F kecil tu, ini kita panggil Fibonacci retracement. So bila kita klik pada Fibonacci retracement, kita akan mula tarik. Klikkan sekali pada tempat yang kita nak tarik Fibonacci tanpa lepaskan mouse, tarik ke penghujung dia. Okey, cara kita tandakan Fibonacci. Jadi ini adalah Fibonacci yang kita guna, yang third eye guna, standard sahaja, tak ada berubah apa-apa. Dia ada normal level 0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8. Ini adalah standard. Kemudian dia ada 100, kemudian dia ada TP pertama 161.8, kemudian dia ada 261.8 dan 423.6. Kalau kita nak tambah level Fibonacci ni macam biasa, kita kena edit dulu. Tekan di bahagian garis putus-putus ni sampai keluar 2 bintat. Right click, tekan Fibo Properties, pergi kepada Fibo Levels. Kemudian saya punya Fibonacci ni sekarang pengakhiran dia pada 823.6. Katalah saya nak tambah satu lagi level, saya hanya perlu tekan 6.236. Dan di belah kanan ni saya type 623.6. Tadi 6.236. Okey. Yang kedua ni 623.6. Bila saya tekan OK, kita tarik, kita tengok dekat atas dia akan ada satu lagi level dekat sini. Level yang kita boleh jangkakan untuk price pergilah sebagai contoh. Okey. So itu adalah Fibonacci. Jadi setakat ni kita dah terangkan tentang trend line, horizontal line, rectangle dan juga Fibonacci. Yang seterusnya kita nak gunakan, yang biasa kita gunakan dalam third eye adalah bahagian text, iaitu A ni. Okay. So text ni tujuan dia untuk kita nak letak additional information supaya kita tahu apa tujuan kita tanda zone, satu-satu zone tu. Sebagai contohnya kat bawah ni korang boleh tengok ada kotak rectangle. Okay. Jadi saya pilih A, saya tekan di sekitar kotak ni untuk saya masukkan maklumat. Di sini ada bullish engulfing H4 contohnya. Okay. Dengan menggunakan warna kuning ataupun gold, size dia 16. Font saya nak tukar pergi ke Arial, font biasa sahaja. Okay. Kemudian saya akan tekan OK, maka dia akan keluar kat sini bullish engulfing H4. Ini adalah tanda yang saya mark pada engulfing H4 ni. Jadi saya takut saya terlupa. Jadi saya akan gunakan teks ni untuk ingatkan saya, ataupun bila saya kongsi analisa dengan student-student third eye, saya akan gunakan benda ni supaya student tahu apa yang saya mark tu. Okay. Kalau kita tak nampak bintat satu ni, kita tak boleh nak ubah benda ni. So in order untuk kita ubah kedudukan benda ni, kita kena keluarkan bintat dia dulu, baru kita boleh adjust. Okay. Dan kalau kita nak tukar color, macam biasa right click, text properties, kita boleh tukar ke color aqua, color medium spring green ni. Okay, dia boleh jadi color macam ni. Okay, kita boleh tukar size font, nak kecilkan sikit pun tak ada masalah. Okay, kadang-kadang ada setengah orang suka kecil-kecil, ada setengah orang suka besar-besar. Jadi tak ada masalah. Okay. Dalam semua tools yang saya share ni, yang ada trend line, ada vertical line, ada horizontal line, ada square, kita boleh copy diorang. Okay, kita boleh copy. Maksudnya kita takkanlah buka bila kita buat rectangle, kita mark satu zone, kita nak kena ambil balik rectangle baru, mark lagi contohnya, kan? Macam ni, kita nak mark lagi macam ni. Leceh lah, leceh. Jadi cara paling cepat yang saya suka gunakan adalah
Contohnya saya nak mark yang zone bawah ni. Jadi saya akan ambil kotak atas ni dengan syarat saya keluarkan dulu bintat dia ni. Nampak? Ini bintat tak ada, ini bintat ada. Ini bintat tak ada, ini bintat ada. Untuk nak copy dia, saya akan tekan satu button yang di keyboard, yang ada di keyboard saya. Dan saya menggunakan Mac. Untuk Mac, saya akan gunakan button control. Okay, so saya akan pastikan dulu bintat ni keluar. Kemudian saya akan tekan button control. Kemudian saya akan tekan di square ni, rectangle ni dan tarik ke bawah. Maka kat situ dia akan copy. Dia akan copy rectangle, benda yang sama. Kalau saya nak copy horizontal line, saya tekan kepada horizontal line. Macam biasa, keluarkan bintat dia dulu. Kemudian saya akan tarik naik ke atas. So dia akan copy apa yang kita nak. Kalau di Windows, saya tak pasti. Korang boleh try. Mungkin control, mungkin alternate, mungkin shift. Tapi kalau di Mac, saya akan tekan button control. Okay. Contoh macam trend line. Okay. Katalah saya mark satu trend line kat sini. Okay, satu trend line kat sini. Kemudian saya malas nak tekan trend line baru kat atas ni. Katalah nak cepat. Jadi saya akan tarik je macam ni. Contohnya. Okay. Sebagai contoh macam ni. Jadi kita gunakan button control. Engulfing. Text pun sama. Keluarkan bintat dia dulu, tarik. Kat sini satu. Kat sini satu. Contohnya kat sini, bearish engulfing. So kita pun ubahlah bearish engulfing. Okay. Jadi ini adalah antara tools yang selalu saya guna dalam MT4. Sama juga dekat handphone. Memang kalau siapa-siapa yang berminat untuk mendalami trading kaedah third eye ni, ini adalah tools yang memang kita akan selalu gunakan. Yang pertama tadi trend line. Okay, macam ni. Yang kedua tadi horizontal line. Ini horizontal line. Yang ketiga adalah square, rectangle. Yang keempat Fibonacci. Dan itu sahaja yang kerap kita gunakan. Other than that, memang kita jarang gunakan. Okay, ada satu lagi. Contohnya, kita gunakan parallel line. Okay, parallel line ni, dia macam trend line. Tapi bila sekali kita tarik, dia keluar dua. Sebagai contoh macam ni. Okay, yang nampak warna biru ni. Saya ubah dulu dia punya colour. Saya akan buat dia jadi colour kuning. Saya akan buat tebal sikit. Dan kita buang ray dia lah. Supaya dia tak terlalu panjang. Jadi inilah parallel line dia ni. Parallel line ni dia punya kecondongan atau punya degree dia, darjah kecondongan dia biasanya akan sama atas dan bawah. Bukan biasanya, dia memang dicipta untuk bersama-sama. Okay. So tujuan benda ni kita gunakan untuk kita nak dapatkan trend. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat USD JPY sekarang ni, saya buang semua benda. Saya masukkan balik parallel. Katalah saya tarik macam ni. Okay. Kemudian saya akan adjustkan yang atas ni supaya kena pada resistance yang ini. Dan kita tahu darjah kecondongan dia macam mana. Maka dia telah membentuk satu bentuk channel. Jadi channel ni kita gunakan untuk kita identify price naik ke sini, naik ke sini. Okay. Kemudian dia naik ke sini. Kita boleh target untuk cari sell di setiap kawasan higher trend line. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ni kita nampak dia tak kena pun. Tak apa, no problem. Sebab dia akan ada time yang kita boleh gunakan equidistant channel ni untuk kita cari peluang untuk entry. Okay. So, jangan lupa ingat apa yang kita terangkan tadi dalam video. Yang pertama kita gunakan trend line. Yang kedua kita gunakan horizontal line. Yang ketiga kita gunakan square. Dan yang keempat kita gunakan Fibonacci. Akhir sekali, kita gunakan equidistant channel. Jadi ini adalah antara tools yang kerap digunakan dalam aplikasi MT4. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share page The Third Eye untuk mendapat maklumat-maklumat ataupun info berkaitan dengan trading.